saya lagi Ustazah Siti Nurbahaya binti Mahmud. Kita dalam rancangan Bicara Siswa akan membincangkan mengenai topik demokrasi dan Islam. Islam bermaksud aman, harmoni, sejagat dan menyeluruh. Dari segi istilah pula, Islam bermaksud menyerah diri kepada Yang Maha Esa serta mentauhidkan diri kepada Allah dengan meninggalkan segala larangannya serta mengikut segala suruhannya. Islam pada hari ini yang kita dapat lihat, ia sangat mudah dan ia tidak pernah menyusahkan setiap umatnya. Tapi pada hari ini kita dapat lihat anak-anak muda begitu rosak akhlaknya dan begitu teruk akidahnya. Hal ini kerana ibu bapa yang tidak pernah mengendahkan anak-anak. Mungkin ibu bapa sibuk bekerja, anak-anak kurang kasih sayang. Jadi mereka mencari-cari identiti mereka, siapa mereka yang sebenar. Oleh itu Islam banyak mengajar mengenai apa itu yang umatnya sedang mencari-cari. Sebelum kita berehat, mari kita saksikan video yang telah disediakan oleh penerbit kami. Kita berehat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi dalam rancangan Bicara Siswa. Hari ini Ustazah akan memperkenalkan 3 orang panel yang akan membincangkan mengenai isu demokrasi dan Islam. Pasti penonton tercari-cari, ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Siapakah panel kita pada hari ini? Seperti kebiasaannya, setiap minggu kita akan ada 3 orang panel yang hebat dan seorang yang pandai berhujah dalam pelbagai isu. Hari ini Ustazah akan membawa 3 orang panel, iaitu Imam Muda Hafiz, iaitu seorang finalis yang tidak asing lagi. Di dalam TV pasti ada ramai peminatnya tersendiri. Yang kedua, Ustaz Azhar Idris. Ustaz ini begitu handsome dan kacak sekali. Ustaz ini berasal daripada Terengganu. Dan yang ketiga ialah seorang pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa. Oleh itu, mari kita kenalkan kita punya panel yang pertama, Imam Muda Hafiz. Mari. Dalam rancangan Bicara Siswa, pada hari ini, seperti yang Ustazah janjikan yang tadi, sebentar tadi, Ustazah akan perkenalkan Imam Muda Hafiz. Sebelah saya ialah Imam Muda Hafiz, seorang finalis Imam Muda yang ke-10. Cantik, handsome gaya orangnya. Lihat nur di sebalik wajahnya. Terima kasih. Imam Muda, boleh tolong kenalkan diri saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustazah dan juga pada produksi kerana sudi menjemput saya untuk jadi panel dalam majlis Bicara Siswa ini. Sudi saya memperkenalkan diri dulu. Saya nama saya Muhammad Hafiz. Saya berasal dari Gerik, Perak. Saya mula belajar ni di sekolah agama Balingan di Baling, Kedah. Selepas itu melangkau umur 17 tahun saya menyambung pengajian saya di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang tasawuf. Okey, kenapa saya berminat untuk menyertai perdana dengan Imam Muda yang ke-10 ni? Kerana ia satu rancangan yang sangat menarik yang boleh melahirkan generasi imam yang baik, yang hebat. Terima kasih kepada Imam Muda Hafiz tentang pengenalan sedikit mengenai latar belakang beliau. Seperti yang kita sedia maklum, Imam Muda Hafiz ini merupakan seorang lulusan daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Sudah pasti jikalau lulusan Universiti Al-Azhar Mesir, beliau merupakan seorang yang lebih arif dan lebih bijak berhujah mengenai Islam dan demokrasi. Oleh itu, mari kita mendengar dan mengetahui lebih dalam lagi mengenai apa itu Islam dan apa itu demokrasi. Apa yang Ustaz faham mengenai demokrasi? Bolehkah Ustaz terangkan lebih detail lagi mengenai demokrasi kepada penonton di luar sana? Terima kasih.
Maksud demokrasi ialah satu bentuk kerajaan di mana kuasa mengubah undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi ini, undang-undang digubal sama ada oleh rakyat dan wakil dipilih oleh rakyat. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi adalah yang dipanggil negara ataupun kerajaan yang demokratik. Okey, saudara faham mengenai demokrasi? Apa yang saya faham demokrasi ialah satu bentuk pentadbiran yang antara usaha sama kerajaan dengan rakyat, di mana rakyat diberi mandat untuk memilih sebuah kerajaan untuk memimpin sebuah negara. Sistem demokrasi ini biasanya rakyat diberi hak untuk mengundi pemimpin yang mana yang boleh mereka pilih sebagai untuk membentuk sebuah kerajaan. Tapi yang pasti sistem Islam lebih adil daripada demokrasi. Tepat sekali. Adakah saudara setuju? Kembali kita dalam rancangan Bicara Siswa. Hari ini Ustazah akan perkenalkan panel kedua kita iaitu Cik Aida yang diterbangkan khas daripada Universiti Islam Antarabangsa. Mari Ustazah perkenalkan panel kedua kita. Di hari ini Ustazah akan perkenalkan panel kedua kita iaitu Cik Aida. Kecil mulut orangnya, comel, masih single. Single ke? Okay. Bagaimana, adakah saudara sihat? Sihat, Alhamdulillah. Macam mana dengan pengajian semester akhir ni? Itulah begitu sangat pengurusan masa tu begitu sibuk sekali sampai tak ada masa nak luangkan dengan keluarga ke apa kan. Di sini saya sudi luangkan sikit masa lah dengan Ustazah ni untuk berkongsi. Saudari sanggup datang ke sini, susah payah datang jauh-jauh daripada Universiti Islam datang ke sini semata untuk berbincang mengenai program kita iaitu Bicara Siswa. Topik kita iaitu Islam dan Demokrasi. Yang kita sedia maklum, Cik Aida kini sedang menuntut dalam semester akhir di Universiti Islam Antarabangsa. Pasti Cik Aida lebih arif mengenai Islam. Okey Cik Aida, di dalam kos yang Cik Aida ambil ni pasti ada mengambil jurusan mengenai Islam. Ya, Pasti Cik Aida lebih arif mengenai Islam dan Ustazah ingin bertanyakan, Cik Aida ni sebagai generasi muda yang bakal memerintah negara pada suatu hari nanti, apakah pendapat Cik Aida tentang cara untuk memperluaskan pengaruh Islam di Malaysia? Okey, terima kasih Ustazah atas soalan yang ditajukan begitu bernas kan. Lepas tu cara untuk memperluaskan cara untuk memperluaskan pengaruh Islam Okey. Apa mengikut pendapat saya lah kan. Apa yang saya pelajari di Universiti Islam Antarabangsa, cara untuk memperluaskan ekonomi pengaruh Islam ni. Ustazah lagi dalam rancangan Bicara Siswa. Semakin hangat topik yang dibincangkan pada hari ini iaitu Islam dan Demokrasi. Pasti penonton ternanti-nanti dan tertunggu-tunggu siapakah panel terakhir kita iaitu Ustaz Azhar Idris. Mari Ustazah perkenalkan siapakah panel jemputan kita itu. Pasti penonton berdebar-debar. Ini adalah panel jemputan kita iaitu Ustaz Azhar Idris. Ustaz Azhar Idris ni baru balik daripada ceramah daripada Kuala Lumpur dan sanggup datang ke sini. Terima kasih kepada Ustaz Azhar Idris kerana sanggup susah payah datang ke sini dan sanggup memberikan idea dan hujah-hujah. Dengan kata malam ini Ustaz akan terbang ke Jakarta untuk menyampaikan sedikit ceramah kepada penduduk di sana. Adakah benar? InsyaAllah malam ni saya akan bertolak ke Jakarta. InsyaAllah semoga selamat perjalanan Ustaz ke Jakarta. Doakan saya selamat. Pasti Ustaz tahu apakah rancangan kita pada hari ini? Saya masih belum tahu lagi. Okey. Hari ini kita akan membincangkan mengenai Islam dan Demokrasi. Hari ini Ustazah akan bertanya kepada Ustaz Azhar Idris, apakah yang dimaksudkan atau apakah yang Ustaz faham mengenai Islam? Okay, terima kasih kepada pengacara kita dalam rancangan Bicara Siswa. Berkaitan dengan Islam ini, apa yang saya faham dari segi sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam berdasarkan kepada asas kapitalisme
iaitu prinsip Yapis Paris di dalam aktiviti That's fire, sorry maaf saya. Dalam aktiviti ekonomi yang membabitkan harta Ada Tengok. je. Pujian lain. Maksudnya di sini kapitalisme ini mengutamakan kebebasan memiliki harta persendirian dengan bebas dan secara terbuka. Maknanya peniaga ni bebas lah. Peniaga jadi memiliki. peniaga bebas untuk memiliki harta persendirian atau contohnya seperti kedai, butik ke butik yang ke selainnya. Ada lagi hujah dulu Ustaz? Hujah daripada saya, sistem ini biasanya digunakan pada zaman Islam dulu lagi, kira bermakna di sini zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta seperti Saidina Umar Al-Khattab apa, dia orang masih menggunakan sistem kapitalisme ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Ustaz Azhar Idris kerana sudi hadir dalam program kami, iaitu program Bicara Siswa. Pasti Ustaz tertanya, apakah isu atau topik yang bakal dibincangkan pada hari ini? Seperti sebelum ini, topik akan Ustaz bincangkan pada hari ini ialah tentang Islam dan demokrasi. Pasti Ustaz lebih arif mengenai Islam dan demokrasi. Oleh itu, Ustazah nak tanyakan pendapat dan hujah Ustaz mengenai apakah Ustaz faham mengenai perbandingan sistem ekonomi Islam dan Barat. Berikan sedikit hujah Ustaz kepada penonton luar sana. Okey, pertama kali terima kasih kepada pengacara kita dalam rancangan Bicara Siswa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT di petang ini kita dapat bersama lagi dalam rancangan ini. Mengenai apa yang saya faham dalam sistem ekonomi Islam dan Barat. Dalam sistem ekonomi Barat ini berasaskan sistem kapitalisme, iaitu prinsip biasas rases dalam aktiviti ekonomi yang membabitkan harta persendirian, kebebasan perdagangan, keuntungan sebagai galakan dan demokrasi antara hak pekerja. Seterusnya, kapitalisme ini juga merujuk kepada dan lebih mengutamakan kebebasan memiliki harta persendirian secara bebas dan terbuka. Maksudnya di sini, setiap isi rumah itu mampu memiliki harta persendirian seperti kedai, rumah sendirian atau sebagainya. Selain itu, kebanyakan ekonomi kapitalisme ini orang-orangnya mengamalkan sistem riba. Jadi pembagian hak keuntungan itu tidak sama rata. Okey, itu saja untuk ekonomi Islam. Okay, Ustazah nak tambah sikit mengenai ekonomi Islam. Seperti kita tahu, sistem ekonomi Islam ini telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah diajar berniaga sejak dari umur 8 tahun. Baginda mengikut pakciknya berniaga di Syam, mengembala kambing. Terima kasih Ustaz atas hujah yang benar sebentar tadi. Oleh itu, Ustazah nak tanyakan pula bagaimana pula dengan sistem ekonomi Islam yang Ustaz faham dengan sistem ekonomi Islam. Terima kasih. Okey, berkaitan dengan sistem ekonomi Islam pula, sistem ekonomi Islam ini merujuk kepada masyarakat melalui pemerintah mempunyai kuasa untuk menentukan cara harta kekayaan digunakan. Sebagai contoh, ketua keluarga dia berhak untuk membahagikan harta kepada anak-anaknya sama rata. Semua harta kekayaan hanyalah milik
Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walau kekayaan mana yang dia miliki, tapi akhir sekali harta itu menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut peraturan Islam, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan untuk kebaikan masyarakat dan orang sekeliling. Harta ini juga berhak untuk disedekahkan atau untuk didermakan kepada masjid, surau, rumah anak yatim atau rumah orang tua. Ada lagi bisa tambah? Islam. Okey, untuk seterusnya, dalam Islam juga tiada amalan riba dalam Islam. Ianya diharamkan kerana bersifat zalim dan melibatkan persekitaran umum. Fungsi harta benda dijadikan kelebihan. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair.